Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar 3 Tirmizi, kalau ikut minggu lepas, kita dah belajar tajuk yang sama, cuma bahagian yang pertama ayat Quran ni. Okay, sebelum Ustazah sambung kepada topik ataupun perbahasan yang seterusnya, Ustazah nak minta kamu tolong bagi tahu Ustazah, kalau contohnya part mana-mana yang kamu tak faham, tolong komen dekat bahagian Google Classroom tu, ataupun kamu private kepada Ustazah, sebab setiap kali Ustazah akan bagi assignment kepada kamu, Ustazah akan assign dekat bahagian classwork tu. Jadi kamu komen lah kat situ, kamu private message kat Ustazah. Ustazah akan tengok insya-Allah. Kalau kamu senyap, Ustazah tak tahu kamu faham ke tak faham. Ustazah tahu susah ni nak belajar melalui online macam ni. Bukan senang, kamu tak boleh tanya direct. Lepas tu kalau yang online pun ada yang tak online lah dan sebagainya. Tapi tak apa, kita akan sambung je juga. Okey, jadi tajuk hari ni Ustazah akan sambung je ayat yang kita belajar minggu lepas. Ayat tentang Ramadan. Tentang Ramadan kan. Ada bahagian yang kedua. Kalau ikut minggu lepas, bahagian yang pertama, Ustazah bagi satu tu full dalam satu video. Kamu boleh tengok balik video yang sebelum-sebelum ni. Okey. Jadi untuk bahagian yang kedua, okey, kita tengok bahagian yang kedua ayat ni, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Okay, kalau kamu tengok kat sini kan, Ustazah tak buat nota, tapi Ustazah buat point. Kalau kamu perasan, memang ini adalah buku kamu, buku teks kamu. Sebab apa Ustazah ambil daripada buku teks sama sebiji, supaya nanti bila kamu buka sekolah, kamu dah buat nota kan, kamu tahu daripada mana Ustazah ambil isi-isi penting tu. Jadi kamu boleh nak rujuk. Next, buka sekolah, kamu bawa buku, kamu ambil buku, kamu tanda semula apa yang Ustazah ajak daripada video ni. Okay, jadi ada 4 poin untuk nombor 2 ni. Untuk ayat faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Nombor 4 kat mana? Nombor 4 lagi ada muka surat sebelah. Okey, jadi dalam ayat ni kalau kita tengok kan, dia punya terjemahan faman, dan bagi siapa, syahida minkum asy-syahra. Syahida kita kata Ustazah bagi dia punya ma'anil kalimat minggu lepas apa dia? Minggu lepas, 2 minggu lepas apa dia? Ingat tak? Syahida dia jadi syahadahu wa hadarahu. Hadir dan melihat anak bulan tu lah. Okay, jadi tafsiran bagi ayat ni adalah, kalau kamu tengok yang Ustazah tanda ni sahaja. Kamu tengok pada yang Ustazah tanda ni sahaja. Nampak ni yang Ustazah tanda ni. Okay, yang pertama, taklifan minallahi likulli muslimin syahida syahra ramadana an yasumahu. Okey, jadi ayat ni menunjukkan bahawa dia syahida minkum syahra falyasum. Dia menjadi taklifan minallah likulli muslim syahida syahra ramadan an yasumahu. Dia menjadi taklif, tanggungjawab daripada Allah likulli muslim, bagi setiap muslim. Muslim yang jenis mana? Muslim yang syahida syahra Ramadan. Dia menyaksikan kehadiran bulan Ramadan. Dia ada. Kemudian ayyasumahu. Bila dia menyaksikan, apa tanggungjawab dia? Untuk yasum. Dia bertanggungjawab untuk berpuasa. Itu maksud menyeluruh. Okey, poin kedua untuk ayat ni pula ialah wa syuhudus syahri ya'ni hudurahu fihi. Okey, yang ni kita dah bincang minggu lepas dalam ma'anil kalimat. Syuhudus syahri, apa maksud syuhud? Apa maksud menyaksikan bulan? Maksud hadir pada bulan tu ada. Apa maksud ada pula? Maksud ada ai yadkhulu alaihi syahru ramadana wa huwa mukallafun. Maksudnya adalah hudur tu, hadir tu, maksudnya dia bukannya hadir tapi dia ada dalam bulan Ramadan tapi dia tak cukup syarat, tak boleh. Dia mesti cukup syarat. Jadi maksud kepada syuhudus syahri adalah yadkhulu alaihi syahru Ramadan. Masuk bulan Ramadan waktu tu, dan pada waktu bulan Ramadan tu wa huwa mukallafun. Dia adalah seorang yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni lah yang 3 sudah tulis ni. Mukallaf ni maksud pertama dia baligh. Kemudian
dia aqil, dia berakal. Dan yang ketiga, dia seorang Muslim. Kalau dia seorang Muslim, dia berakal, tapi dia belum baligh, adakah wajib bagi dia? Itu bermaksud tidak wajib. Jadi kena cukup 3 syarat ni. Ataupun boleh jadi dia baligh, dia Muslim, tapi dia gila, dia tidak berakal. Wajib tak untuk dia? Pun tak wajib juga. Ataupun kategori ketiga, dia baligh, lepas tu dia berakal. Dia baligh lah, umur dia dah 20 tahun contohnya, 30 tahun. Dia pun berakal, tapi dia tak Muslim. Adakah wajib bagi dia? Tak wajib. Jadi gugur kewajipan tu kalau salah satu daripada syarat-syarat mukallaf ni tak ada pada dia. Jadi itulah maksud syuhud syahri. Dia menyaksikan bulan tu dalam keadaan dia mencukupi ketiga-tiga syarat ni. Okey, seterusnya nombor 3. Kita selesai nombor 1. Kita selesai nombor 2, kita pergi ke nombor 3. Okey. Kamu perasan ataupun tak? Tengok ayat ni. Falyasumhu ni. Okey, tengok dia kata allamu fi falyasumhu. Fa maksudnya maka. Ni siapa tak tahu tulis Fa maksudnya maka. Ada lam kecil kat sini, lam fal ada lam. Kamu tak perasan tak? Tengok falyasumhu. Saya tak lihat tanda. Okey. Falyasumhu lam. Dia kata lam pada falyasumhu adalah lamul amri. Lam yang menunjukkan suruhan. Lam ni macam-macam. Kalau Ustazah kata, ana aktubu ar-risalata li ummi. Okay, lam kat situ li ummi. Lam kat situ lam apa? Ta'lil. Lam menunjukkan sebab. Saya menulis surat untuk ibu saya. Sebab kan untuk. Tapi lam kat sini falyasumhu. Lam kat sini bukannya maka untuk puasa, bukan. Lam yang bersambung dengan fi'il selalunya adalah lam amar. Lam yang menunjukkan arahan. Itulah uniknya bahasa Arab. Lam saja macam-macam maksud. Okey. Jadi lam kat sini adalah lamul amri wa hadzal amru lil wujub. Saya pernah terangkan sebelum ni lam amar pun ada banyak jenis. Ada amru, arahan yang galakkan, menunjukkan galakkan daripada Allah. Tapi dalam ni dia adalah al-amru lil wujub, arahan yang menunjukkan kewajipan terhadap sesuatu perkara. Okey. So, jelas nombor 2 ni, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Selesai. Tak selesai lagi ayat ni. Ada nombor 4 satu lagi. Tapi ke nombor 4. Okey. So, nombor 4 ni, dia kata fahadhil jumlatu nassun fi ijab as-siyam. Okey, tak apa. Saya terus masuk yang saya tanda ni. Okey, nombor 4. Ni kamu yang buat nota ni, buatlah bagi cantik-cantik. Buat satu ayat, lepas tu buat anak panah sikit. Lepas tu kamu buat ayat kat tengah-tengah ni kan. Lepas tu kamu buat kisah 1. Apa penjelasan dia? 2. Apa penjelasan dia? 3. Apa penjelasan dia? 4. Apa penjelasan dia? Bila kamu buat macam ni, kamu nampak lah. Oh, ini adalah isi penting bagi ayat yang kat tengah-tengah ni. Ayat yang kat tengah-tengah ni. Kamu tulislah ayat dia apa. Buat cantik-cantik. Jadi benda tu akan membantu kamu sendiri nanti untuk exam insyaAllah. Dan untuk kehidupan lah pastinya. Okey, kita balik kepada nombor 4 tadi. Yang keempat adalah waqad nasakhat at-takhyir. Dan telah pun nasakhat. Apa maksud nasakhat? Nasakh iaitu dibuang ataupun dihilangkan. At-takhyir fil ayatis sabiqah. Yang ni penting lah bahagian keempat ni. Walaupun dia duduk nombor 4. Dia sangat-sangat penting. Sebab apa dia sangat penting? Sebab ayat sebelum ni kita tak sempat bincang pun. Saya tak bincangkan sebab saya nak terus kepada kewajipan berpuasa. Okay, cukup kamu tahu macam ni je. Sebelum ayat yang kita belajar ni, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, ada satu ayat daripada Quran. Ayat yang cakap pasal ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu cuba cek balik ayat surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 183 hingga 184. Jadi dalam ayat 184 ada ni wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ni kamu tulis sikit ayat 184 surah Baqarah lah. 2184 ni maksudnya
Surah Baqarah ayat 184. Okey, jadi dalam ayat 184 ni, ada ayat yang Allah kata, siapa yang sakit, siapa yang bermusafir, dia boleh ganti. Lepas tu siapa yang mampu, dia boleh bayar fidyah sahaja. Dia boleh bayar fidyah sahaja tanpa perlu menggantikan puasa. Dalam ni perbahasan yang dibawa oleh penulis kitab ni, dia kata kewajipan berpuasa telah menasahkan, telah menghilangkan ataupun telah nasakh ni izalah hilanglah. Telah menghilangkan pilihan yang sebelum ni. Sebelum ni dia boleh pilih kan? Dia boleh pilih. Kalau dia tak mau puasa pun dia boleh bagi fidyah lah. Okey, tapi ayat sekarang ni yang kita belajar ni, ayat ke-185 ni, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, telah menasahkan ayat ni. Kena faham. Ayat ni memang masih ada. Memang masih ada untuk keadaan-keadaan tertentu dan untuk memberitahu bahawa pernah ada syariat begini. Tapi dia dinasahkan menunjukkan bahawa kalau seseorang tu dia meninggalkan puasa disebabkan yang tadi tu, marid, disebabkan sakit ataupun disebabkan safar, dia dah tak boleh lagi lah nak, dia kata aku sakit, lepas tu luar Ramadan aku nak fidyah je lah, tak boleh. Fidyah tak boleh untuk dua situasi ni, marid dan safar ni. Itu maksud ayat yang penjelasan yang keempat. So penjelasan keempat ni memang agak penting jugalah sebenarnya sebab dia menceritakan tentang ayat yang sebelum ni. So siapa yang nak lebih boleh buka buku teks kamu, kitab, semua ada dalam buku teks kamu boleh baca. Okay, so jelas lah nombor 4. Alhamdulillah. Kita pergi yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ni adalah berkaitan dengan nombor 3. Okay, nombor 3, kalau kamu tengok kan, nombor 3 ni ayat dia adalah وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ini pun sebenarnya kalau kamu perasan ayat dia ada فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ ni sama dengan ayat 184. Sama dengan ayat 184. Tetapi dia dah jadi berbeza sebab tadi tu takhyir, boleh pilih untuk fidyah ataupun bukan. Tapi dalam ayat ni dia dah firm dah. Dia tak boleh fidyah, dia mesti ganti. Okey, jadi kita tengok terus pergi pada nombor 1, penjelasan bagi ayat wa man kana maridan aw ala safar ni. Yang pertama, qaddamat hadhihi al-jumlatu ar-rukhsatu li ba'd ashabil a'dzar bil iftar. Okey, jadi dalam ayat ni memang dah diwajibkan. Puasa memang telah diwajibkan, tak ada pilihan nak fidyah ke apa, tak boleh dah. Tapi tetap Allah kata qaddamat hadhil ayat ar-rukhsah. Allah telah bentangkan rukhsah li ba'd ashabil a'dzar bil iftar. Sekejap. Okey. Allah telah jelaskan bahawa adanya rukhsah, iaitu kemudahan. Ar-rukhsah, kemudahan. Li ba'di ashabil a'dzar, bagi sebahagian ashab, orang-orang yang a'dzar, ada keuzuran. Apa yang Allah bagi rukhsah kepada mereka? Allah rukhsah kepada mereka untuk iftar. Apa maksud iftar? Boleh berbuka puasa. Dia boleh tak berpuasa lah. Dia boleh untuk tidak berpuasa disebabkan uzur. Jadi apa uzur yang boleh tu? Uzur yang boleh tu, kita pergi kepada nombor 2. Kena tengok keadaan yang betul-betul ya. Kalau kita aku sakit, tengok dalam Quran ada je sakit gigi. Tengok sakit tu sakit yang macam mana. Jadi kita pergi kepada jenis-jenis a'zar, yang poin yang kedua ni. Dia mestilah al-marid alladhi yu'athiru alaihi as-siyamu fayazidu maradahu. Jenis sakit dia, kalau dia nak tinggalkan jenis sakit yang boleh membuatkan dia tak berpuasa pada bulan Ramadan adalah sakit allazi yang yu'athiru alaihi as-siyam. Boleh memberi kesan puasa tu.
kepada puasa tu, dia jadi tak boleh nak berpuasa lah. Dan fayazidu maradahu. Kalau dia berpuasa juga, sakit dia akan bertambah. Tu. Kalau dia puasa, sakit dia lagi sihat. Dia sakit, tapi bila dia puasa, sakit dia lagi elok. So, puasalah. Tapi kalau dia puasa, lepas tu, dia berpuasa, kemudian bila dia berpuasa, sakit dia bertambah. Yang tu dibolehkan berbuka puasa. Tu situasi yang betul-betul, maksudnya sakit yang memang betul-betul boleh bagi kesan. Kalau contoh ada orang sakit gigi sebagai contoh lah. Sakit gigi, memang sakit gigi sampai demam apa semua kan. Dan sakit gigi dia tu menyebabkan dia tak boleh makan apa-apa pun. Kalau dia makan, lagi sakit gigi. Kalau dia makan, dengar, kalau dia makan lagi sakit gigi, maksudnya dia wajib puasa. Walaupun dia sakit. So, kena faham. Tapi, kalau contohnya dia sakit gigi juga. Kalau dia makan, memanglah dia sakit. Tapi kalau dia tak minum, sakit dia tu boleh menyebabkan dia pengsan sebagai contoh. Kalau dia tak minum kan, dia perlu minum. Okay. Bolehlah dia berbuka puasa. Tapi tengok keadaan. Sebab tu, sakit macam mana yang kita nak sampai buka puasa tu, kena perhatikan betul-betul. Sebab ini berkaitan dengan perkara yang wajib. Bukan boleh sakit, tak apalah nanti ganti. Tak boleh ya? Tak boleh. Syariat berpuasa ni sebab ilzam sekarang ni dah diwajibkan. Okey. Ada jenis yang kedua pula, iaitu adalah wal musafir ala ghadar baladahu. Saya ingat pula. Okey. Iaitu orang yang bermusafir yang dia meninggalkan negara dia. Itu jelaslah. Seterusnya, poin yang keempat daripada nombor 3 ni adalah wa alaihi ma an yaqdi al ayyam allati aftaraha ba'da inqida'i Ramadan. Jadi kepada kedua-dua orang tu, dia mestilah yaqdiya, dia mesti mengganti mengqadakan al ayyam, hari-hari allati yang aftaraha, yang dia berbuka pada hari-hari tersebut. Bila dia kena ganti? Ba'da inqida'i Ramadan. Setelah inqida' selesainya Ramadan. Okey, jelas? Seterusnya yang keempat. Okey. Yang keempat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Okey. Selepas Allah cerita pasal wajibnya puasa, siapa yang sakit ataupun dia bermusafir, dia boleh ganti pada hari yang lain. Allah sebut tentang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kata, Allah mahu untuk kamu al-yusra, kemudahan. Dan Allah tidak mahu untuk kamu, apa yang Allah tak mahu? Allah tak mahu kesusahan. Allah nak kita mudah, Allah tak nak kita susah. Itu poin untuk yang keempat ni. Jadi penjelasan dia apa? Yang pertama, hadhil jumlatu ta'lilun li jumlati ijabus siyam faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Okey, poin pertama yang kamu kena tahu adalah jumlah ini ataupun ayat ni, ayat yang keempat ni, dia adalah ta'lil. Ta'lil iaitu sebab li jumlati ijabus siyam, bagi ayat wajibnya berpuasa. Ingat dikit tak mana ayat wajib puasa? Inilah ayat wajib puasa yang kita bincang nombor 2 tadi tu. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Ini adalah ayat yang mewajibkan berpuasa. Wajib. Disebabkan ayat ni lah puasa jadi wajib. Okey. Jadi ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra adalah ta'lil. Adalah sebab Allah nak bagi tahu kenapa aku bagi wajib. Macam tu. Okey. Jadi, kalau kamu tengok dia cerita kat sini, seolah-olah bila Allah wajibkan puasa, orang-orang yang baru first time dengar pensyariatan puasa ni, dia tertanya-tanya, kenapa puasa ni jadi wajib? Tak ke nanti kita bila kita puasa, kita jadi lapar, lepas tu kita jadi dahaga, lepas tu kita tak boleh buat benda yang kita selalu buat. Okey, jadi Allah jawab seolah-olah Allah jawab melalui ayat yuridullahu bikumul yusra ni, tujibul jumlah, tengok nombor 2. Tujibul jumlatu bi anna Allah aujaba as-siyam li nailit taqwa. Jadi kenapa kita kena puasa dan sebagainya? Untuk mencapai taqwa. Dan wa huwa subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala yuridul yusra, Allah nak mudah
bil muslimin. Allah nak kemudahan bagi orang-orang muslim. Wala yuridu bihumul usra. Dan Allah tidak mahu kesusahan. Kesusahan tu macam mana? Syiddah wa dhaiq. Sesuatu yang berat dan menyakitkan. Manusia ni, kalau dia tak ada orang nak tunjuk jalan kat dia, susah kan? Itulah yang Allah nak. Allah nak manusia ada orang yang tunjuk jalan. Dan Allah yang nak tunjuk jalan. Itu maksud dia. Okay, kita pergi yang kelima dan yang terakhir. Okay, sikit lagi. Kelima ni last. Okay. Yang kelima, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Allah nak mudah untuk kita, walitukmilul iddah. Okay, kita tengok yang pertama, walitukmilul iddata. Apa maksud walitukmilul iddata? Walitukmilul iddata, dia adalah ma'tuf ayat yang tadi, yuridullahu bikumul yusra tadi. Okay, jadi bila ma'tuf, dia ada kaitan lah. Ma'tuf ni dia ada link. Bila maktuf, maksudnya sambung dengan yang tadi ya. Allah nak satu yang mudah dan tak mau satu yang susah untuk kamu. Dan kamu kenalah selesaikan. Selesaikan apa? Okay, kita tengok nombor 2 ni. Walitukmilul iddah. Apa makna litukmilul iddah? Nombor 2 ni. Makna walitukmilul iddah adalah yuridullahu minkum an tasumu ayyam syahri Ramadan kullaha. Kamu nak dapat kemudahan tadi tu, kamu kena selesaikan penuh bulan Ramadan. Dia kata yuridullahu minkum. Allah hendak daripada kamu antasumu ayyama syahri Ramadan, untuk berpuasa pada hari-hari Ramadan kullaha, semua hari-hari Ramadan. Kalau ada 30 hari, kalau ada 29 hari. Okay, seterusnya kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3 ni, walitukbirullaha ala ma hadakum. Ni ayat yang selepas tu, walitukmilul iddata. Lepas walitukmilul iddata, lepas kamu selesaikan sebulan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi maksud dia, aujaballahu alaikumus siyam. Allah ni wajibkan kepada kamu puasa. Kemudian apa yang Allah nak lepas tu? Wa arada bikumul yusra. Allah nak memudahkan urusan-urusan kehidupan kamu. Litukabbiruhu ala hadiyihi lakum. Bila Allah mudahkan urusan kamu, Allah kata untuk kamu membesarkan Allah. Kenapa kena besarkan Allah? Ala hadiyihi lakum. Bila kita besarkan Allah, ada sebab. Allah nak bagi tahu ada sebab. Dan sebab dia adalah hadiyihi. Hidayah yang telah Allah berikan kepada kamu. Jadi, kita pergi kepada poin yang keempat, yang terakhir sekali. Wal'illatu thalithatu li'ijabis siyam hiya, dan sebab yang ketiga wajibnya berpuasa. Tadi sebab yang pertama apa? Untuk Allah memudahkan, kan? Kemudian Allah nak kamu selesaikan sebulan puasa. Kemudian Allah nak yang ketiga ni, syukrul mu'minin lillahi litukabbirullah. Bersyukurnya orang-orang mukminin kepada Allah ala ma an'ama bihi alaihim. An-ni'am. Atas apa sahaja nikmat yang Allah berikan. Maksudnya, puasa adalah as-sawm adalah nikmat. As-sawm adalah nikmat daripada Allah. Kemudian, bila kita dah rasa puasa ni sebagai nikmat daripada Allah, nikmat sebab dengan puasa kita jadi bertakwa, dengan puasa kita jadi memahami perasaan orang lain, dengan berpuasa kita jadi bersyukur, banyak lagi lah. Apa yang kita perlu buat? Takbirullah. Lepas tu barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu baru kita membesarkan Allah. Baru kita akan rasa feeling membesarkan Allah tu. Kemudian, dalam membesarkan Allah, syukruhu samaratun min samaratis siyam. Kita akan rasa bersyukur bila kita dapat buah daripada, buah ni maksudnya kita tuai hasil daripada puasa kita dalam bulan Ramadan. Cuma persoalan lah sekarang ni, macam mana kita nak dapat samaratus siyam? Persoalan dia. Sekarang ni dah bulan Syakban. Dah tengah bulan Syakban dah pun. Lagi 15 hari je nak Ramadan. Soalan dia, macam mana kita nak dapat samaratus siyam? Iaitu dengan cara kita
dengan cara kita tanam daripada sekarang. Sekarang ni bukan masa menanam dah, masa membaja dah sebenarnya sekarang ni. Kalau ikut kata-kata ulama. Ulama kata sekarang ni kita dah kena baja tanaman kita tu. Kita tanam waktu rejab sepatutnya. Lepas tu sekarang ni kita tanam. Tanam tu maksudnya banyakkan baca Quran. Kemudian banyakkan apa lagi? Istighfar. Lagi? Banyakkan apa lagi? Banyakkan ibadah lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat samaratus siyam. Amin ya Rab. Assalamualaikum.